Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrin Azihan bin Malik, nombor matrik 274442 dari kampus PJJ Melaka. Di sini saya akan membentangkan mengenai pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Jom kita saksikan. Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Konsep negara. Negara secara mudahnya boleh dirujuk kepada wilayah kewujudan kelompok manusia. Negara atau state adalah satu unit politik yang mempunyai kedaulatan, tanggungjawab dan kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Sains politik mentafsirkan perkataan negara sebagai sekumpulan manusia yang menduduki sebuah wilayah yang tetap berada di bawah penyelenggaraan kerajaan dan tidak tertakluk kepada kuasa luar. Justru itu, sebuah negara menurut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai elemen-elemen tertentu, ialah penduduk, iaitu mewakili rakyat atau populasi. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, kerajaan. Yang keempat, kedaulatan. Konsep bangsa. Konsep bangsa daripada segi perspektif keturunan berdasarkan ciri fizikal, iaitu biologi, dan budaya, iaitu ras, kaum dan etnik. Dari perspektif perundangan, bangsa merujuk pada status kenegaraan menurut perlembagaan. Yang ketiga, dari perspektif politik, komuniti politik dalam wilayah tertentu, entiti pembentukan negara berdasarkan sejarah. Komuniti politik yang terbentuk dalam sejarah yang mempunyai ciri-ciri kesinambungan dan juga perubahan. Satu komuniti orang awam, iaitu komuniti politik yang terbentuk dalam sejarah, dibuat melalui perkongsian wilayah bersama, ekonomi bersama serta mempunyai unsur-unsur subjektif bersama merangkumi bahasa, budaya, sastra dan nama bersama yang dikongsi bersama. Konsep negara bangsa mempunyai 3 komponen utama, iaitu negara, individu dan bangsa. Yang ketiga, faktor pembinaan negara bangsa. Faktor pembinaan negara bangsa mengikut konteks di Malaysia, iaitu peranan dan faktor yang membawa kepada pembinaan negara tersebut ialah pepimpinan politik. Yang kedua, sistem pengkongsian kuasa dalam kerajaan. Yang ketiga, bangsa kebangsaan. Yang keempat, sistem pendidikan kebangsaan. Dengan kata istilah lain, pembinaan negara bangsa konten di Malaysia berpandukan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan usaha proses ke arah pembinaan negara bangsa. Kalau mengikut perlembagaan persekutuan, iaitu hasil tolak ansur antara kaum yang memberi konteks kepada kaum, iaitu bangsa Melayu sebagai bangsa kebangsaan, Islam agama persekutuan dan kebebasan beragama. Yang keempat, proses pembinaan negara bangsa di Malaysia. Pembentukan negara dan bangsa di Malaysia merupakan satu perjuangan yang masih belum selesai. Persoalan negara bangsa dan bangsa Malaysia menarik perhatian pelbagai pihak selepas bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengemukakan pada tahun 1991 dalam ulasannya terhadap Wawasan 2020. Beliau menegaskan bahawa dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020, kita perlu berusaha ke arah membentuk sebuah masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, tetapi pada masa yang sama bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan pegangan agama masing-masing. Walaupun begitu, rakyat Malaysia perlu meletakkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara. Reaksi masyarakat terhadap konteks negara bangsa maupun bangsa Malaysia kerap menimbulkan pelbagai perbahasan yang menarik.
dari segi spektual adanya menganalisis bangsa Malaysia secara legalis dengan menghubungkan dengan konsep warga negara, manakala adanya melihat sebagai ras. Menurut Abdul Rahman Embong 2006, dalam negara bangsa, proses dan perbahasan mentafsirkan bangsa sebagai satu komuniti politik yang terbentuk dalam sejarah yang ditauliahkan melalui perkongsian wilayah, budaya dan bahasa serta perasaan sebangsa. Beliau turut membicarakan perbezaan pengalaman pembinaan negara bangsa di Eropah dengan Malaysia. Namun begitu, pembentukan negara bangsa di Malaysia bukanlah sesuatu yang baru. Proses ke arah itu dikatakan telah bermula sejak era penjajahan British. Perubahan dasar British selepas Perang Dunia Kedua dilihat sebagai titik tolak apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946, di mana salah satu objektif Malayan Union ialah mewujudkan satu bangsa kewarganegaraan berlandaskan prinsip jus soli, iaitu kerakyatan berdasarkan tempat kelahiran diperkenalkan. Ini membolehkan semua warga asing yang dilahirkan di tanah Melayu atau Singapura serta mereka yang berusia 8 tahun ke atas dan telah bermastotin di sana untuk tempoh 10 daripada 15 sebelum 15 Februari 1942 mendapat kerakyatan mereka secara automatik. Penentangan yang berterusan kepada orang Melayu serta sokongan yang berbelah bagi daripada golongan imigran memaksa British untuk menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Dalam kompromi Inggeris Melayu, British bersetuju dengan pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat dan dipertanggungjawab ke atas semua perkara yang penting termasuk soal pembangunan, kebajikan, kerakyatan dan sebagainya. Namun begitu, kuasa serta kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan dan di kepentingan orang Melayu terus dilindungi oleh British. Ia bertujuan mengelakkan orang Melayu menentang British secara kekerasan. Pada masa yang sama timbul kekhawatiran akan tersebar pengaruh komunis di kalangan orang Melayu. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 telah mendapat reaksi negatif daripada masyarakat imigran termasuk AMCJA yang telah melancarkan hakta kerana beranggapan perlembagaan baru itu menafikan hak golongan tersebut. Ia menyaksikan kewujudan kerjasama antara kaum yang pertama dalam politik negara. AMCJA telah membentuk perkataan dengan Putera, sebuah parti haluan kiri yang dianggotai oleh parti-parti radikal seperti PKMM, API dan AWAS. Perlembagaan rakyat yang terdiri daripada 10 prinsip telah diluluskan pada April 1947. Ia menampilkan konsep bangsa iaitu bangsa Malaya yang terdiri daripada semua kaum yang mengaku tanah Melayu sebagai tanah airnya serta menunjukkan taat setia terhadapnya. Namun begitu, British enggan berunding maupun mengiktiraf kerjasama AMCJA dan Putra yang didalangi oleh PKM. Lantaran itu, British kekal dengan persetujuan yang dicapai hasil rundingan dengan UMNO dan Raja-Raja Melayu. Perlembagaan Persekutuan 1948 yang dilaksanakan oleh Februari 1948 dan kemerdekaan Tanah Melayu menjelang 31 Ogos 1957 telah merancangkan lagi usaha ke arah pembentukan negara bangsa. Proses pembentukan negara bangsa tidak terhenti di situ tetapi terus dimantapkan dengan pembentukan Malaysia pada September 1963 dengan kemasukan Singapura, Sabah dan Sarawak. Pergabungan tersebut telah membawa kepada satu perkembangan politik yang tegang dan diwarnai oleh sentimen perkauman yang teramat sempit. Pemimpin PAP yang lantang memperjuangkan konsep negara Malaysia Malayan dan secara terus terang mengkritik kedudukan orang Melayu serta kuasa Raja-Raja Melayu ternyata mengenepikan kontrak sosial yang telah disetujui sebelum ini. Seterusnya mengakibatkan penyingkiran Singapura pada tahun 1965. Namun begitu, bibit-bibit perkauman yang tercetus masih belum mampu diredakan. Pilihan Raya Umum 1969 yang menyaksikan kehadiran DAP dan gerakan terus meniup sentimen perkauman apabila meneruskan perjuangan PAP yang mendesak persamaan politik.
Pada 17 Oktober 2008, Utusan Malaysia ada memetik perkara-perkara yang termaktub dalam Fasa 153 yang menyentuh kedudukan serta kebesaran Raja-Raja Melayu, hak keistimewaan orang Melayu, agama Islam serta peranan bahasa Malaysia selaku bahasa kebangsaan perlu dihormati. Ia penting bagi memastikan asas pembentukan negara terpelihara dan tidak menimbulkan kegusaran dan keresahan di kalangan rakyat jelata. Dalam mengulas gagasan bangsa Malaysia, iaitu yang pernah dimainkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, yakni yakin usaha ke arah itu mampu menjadi kenyataan sekiranya rakyat bersedia mengubah persepsi dan minat mereka. Ia bakal menjadi kenyataan kalau semua rakyat mengenepikan soal warna kulit, agama, keturunan dan budaya. Sebaliknya, menekankan pentingnya kerjasama serta perpaduan demi kemajuan serta kestabilan bersama. Pembentukan negara bangsa dan bangsa Malaysia merupakan satu perjuangan yang masih belum selesai. Pelbagai soalan yang perlu dirungkai dan ia memerlukan komitmen dari semua pihak yang menjayakan wawasan tersebut. Namun begitu, ia bukan sesuatu yang mudah memandangkan kewujudan masyarakat majmuk dan budaya politik perkauman yang masih mengongkong perkembangan negara. Akhir kata daripada saya, pembinaan negara bangsa amat penting bagi memastikan identiti nasional diasaskan tercapai. Semangat bersatu padu dan cinta setiap kepada negara perlu ada kepada semua orang untuk mencapai negara bangsa yang berwawasan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.